Sila. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sekali lagi merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kinda Batangan berkenaan dengan kononnya peruntukan kepada projek ini telah pun dipotong oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu. Tetapi mengikut maklumat yang saya terima, projek itu tidak pernah dipotong. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu dan juga kerajaan negeri pada ketika itu adalah menstrukturkan semula projek ini, yang mana sebelum ini ianya diurus tadbir oleh syarikat PDP, yang mana pada ketika itu telah membelanjakan lebih kurang 26 juta dan juga 900 juta untuk pampasan tanah, namun progres jalan itu tidak selari dengan perbelanjaan yang telah digunakan. Maka dengan itulah Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Warisan di Negeri Sabah pada ketika itu telah bersetuju untuk menamatkan PDP dan melantik JKR Sabah sebagai PDP kepada projek ini. Jadi saya ingin penjelasan daripada yang Berhormat Menteri sama ada maklumat yang diberikan oleh Yang Berhormat Kinda Batangan itu benar ataupun tidak. Dan juga saya ingin juga penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah benar bahawa setelah pengstrukturan semula itu dilakukan, kerajaan telah jimat lebih kurang 1.2 bilion. Terima kasih. Kalabakan, tambah sikit. Saya ingin bertanya kepada Menteri tentang Pan Borneo juga lah. Pan Borneo yang Kerajaan Sabah sekarang mencadangkan PFI. Dari kos yang asal 12.9 bilion untuk projek ini, selepas kita menerima tawaran dari PFI ini, berapakah akan kos yang akan ditanggung oleh kerajaan untuk keseluruhan projek? Terima kasih. Yang Menteri, Kota Kinabalu, sini. Yang pun sama untuk yang tuduhan yang dilemparkan oleh Kinda Batangan. Dia kata budget untuk Sabah potong, tapi budget untuk Sarawak tak potong. Kalau itu apa yang dituduh oleh Kinda Batangan adalah salah, saya rasa beliau harus dirujuk kepada Jabatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Untuk menjawab pada ketiga-tiga ahli yang berhormat, memang benar apa yang berlaku ialah bila perubahan kerajaan dulu, kalau kita nak tahu dalam pembiayaan kerajaan ada dua kaedah. Pertama melalui dana pembangunan, iaitu peruntukan yang disediakan oleh MOF. Yang kedua ialah dana infra, iaitu melalui pinjaman. Untuk Sabah, sebahagian besar pembiayaan PEN Borneo Sabah ialah melalui dana infra, iaitu pinjaman. Dan pada waktu itu, bila PDP ditamatkan, maka projek ini juga telah ditamatkan peruntukan PFI, dana infra oleh Kementerian Kewangan pada waktu itu, oleh Menteri Kewangan pada waktu itu. Sebab itu ianya akan dijalankan ataupun projek ini akan diteruskan, tapi hanya melalui peruntukan dana pembangunan, yang mana dana pembangunan komitmen ialah 1 bilion setahun untuk PEN Borneo Sabah. Sebab itulah fasa yang seterusnya tidak dapat dilaksanakan sebab peruntukan dana infra sudah dibatalkan oleh Kementerian Kewangan pada waktu itu. Sebab itu hanya 15 projek pada waktu itu hanya dapat dikomit melalui peruntukan pembangunan yang disediakan oleh MOF. Yang lainnya tidak dapat diteruskan, melainkan kita mendapat tiap-tiap tahun peruntukan daripada kerajaan, daripada Kementerian Kewangan melalui dana pembangunan. Memang tak ada. Sebab itu sekarang ini Kerajaan Negeri Sabah mengatakan bahawa mereka nak meneruskan. Kalau dapat cepatkan pembangunan PEN Borneo fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Disebabkan kemampuan kewangan kerajaan, itu juga alasan diberi oleh Menteri Kewangan yang dulu mengapa tidak menggunakan kaedah dana infra, maka cadangan dibukalah kepada syarikat-syarikat swasta. Siapa yang berminat melalui kaedah PFI. Tapi belum ada keputusan pun. Jadi apa yang ditanya oleh Berhormat, apakah kos tambahan dan sebagainya, belum diputuskan disebabkan ini masih peringkat cadangan. Belum ada keputusan dan masih dalam penelitian oleh semua agensi kerajaan. Bila saya katakan agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan PEN Borneo Sabah ini ialah Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kewangan dan juga EPU. Jadi kementerian ini sedang meneliti apa saja cadangan yang dikemukakan oleh pihak swasta untuk meneruskan pembinaan PEN Borneo Sabah ini.